Fitnah akan berlaku sebagaimana kita tengok hari ini. Contoh antara negeri Selangor, mudah cerita, ya. Bahkan contoh lebih besar lagi, Syria, beratus ribu dah terbunuh. Betul tak tuan-tuan? Ya, Iraq pun berperang sekarang ni tuan-tuan. Ya. Ya. Ini perkara melibatkan fitnah akhir zaman. Jadi ini adalah ayat yang Imam Bukhari bawa nak cerita tentang fitnah. Bermakna mana-mana pemimpin dan rakyat gagal jalankan 10 tanggungjawab tadi, maka tunggulah mereka akan didatangkan fitnah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bala bencana akan datang daripada langit dalam bentuk peperangan ke, huru-hara ke, perpecahan ke, banjir ke, earthquake ke, semua itu akan datang. Jadi ini ancaman dalam kehidupan dunia lagi. Kemudian Imam Bukhari bawa satu hadis, ya, bawa satu hadis menceritakan ancaman kepada para pemimpin dan pengikut yang zalim, yang gagal jalankan 10 tanggungjawab tadi dalam kehidupan dunia. Jadi bila mereka nak minum air daripada kolam Nabi, mereka akan dihalau oleh baginda Nabi SAW. Ini ancaman di alam akhirat pula. Yang mana hadisnya? Ya. Hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Bishr bin Siriyah, hadatsana Nafi' bin Umar an Abi Mulaikah qala Asma' an Nabi SAW. Hadis ni diriwayatkan oleh Asma'. Asma' ni siapa? Adik-beradik Aisyah lah, anak Abu Bakar, ya. Anak dia khalifah yang ke-8. Jadi bukan orang biasa. Rawi-rawi hadis ni bukan orang biasa. Komentar hadis dan ayat ni bukan orang biasa, teman. Keturunan orang rapat dengan khalifah. Kalau kita sekarang ni orang rapat dengan agung lah, betul, anak beranak agung lah, betul tak? Ya. Dia kata apa? Yang mana? Anin Nabi SAW qala ana 'ala al-hawdi antaziru amma yaridu 'alayya fa ya'khudha bi nasi min duni fa aqulu ummati fa yaqulu la tadri ma sya'ala qahari. Al-hadisah. Jadi yang mana di alam akhirat nanti, mana-mana para pemimpin yang zalim, sama ada mereka dalam bentuk NGO, sama ada mereka dalam bentuk parti politik, mereka datang dalam bentuk kumpulan 10,000, 50,000 ramai dalam bentuk kumpulan bersama dengan presiden mereka, ketua mereka, dan bawa bendera masing-masing. Kalau NGO dia ada logo bendera dia cak ayam, dia bawa logo bendera cak ayam. Kalau parti politik, bendera dia cak ayam, dia bawa parti gambar cak ayam lah. Kalau cak lembu, bawa nak minum air daripada kolam baginda Nabi SAW. Dan kesemua ni mereka orang Islam. Bila nak minum air daripada kolam Nabi, mana kita sedia maklum, minum satu teguk aja air daripada kolam Nabi ni tak akan dahaga untuk selama-lamanya. Enough untuk kita dibicarakan di padang mahsyar, tak akan dahaga. Bila nak minum aja tuan-tuan, maka malaikat datang, bagi tahu pada Nabi, wahai Muhammad, halau mereka ni, kerana sebenarnya mereka telah murtad setelah kemangkatan dikau. Ya. Maka bila kata macam tu, Nabi pun halau. Sekali halau tuan-tuan, jauh dia timur dan barat. Jadi Imam Bukhari bawa hadis ni untuk memberi ancaman kepada mana-mana pemerintah ataupun rakyat yang zalim, ya, yang gagal jalankan tanggungjawab mereka untuk tegakkan Islam di muka bumi ni. Inilah ancamannya. Di dalam akhirat nanti mereka tidak boleh minum air daripada kolam baginda Nabi SAW. Cuma dalam konten ni ulama bahaskan, ya, minum air confirm tak boleh. Habis itu macam mana dengan masuk syurga? Masuk syurga ni tengok keadaan. Kalau mereka buat dosa-dosa besar, setelah dibersihkan dengan api neraka, iman masih ada, mereka masih lagi boleh masuk syurga semula. Tapi kena rendam dalam neraka dululah. Tapi kalau golongan yang jenis murtad, confirm kekal dalam neraka. Ya, ini ulama kategorikan berkait dengan golongan yang akan datang pada hari kiamat, minum air daripada kolam baginda Nabi yang salam itu tadi. Jadi Imam Bukhari bawa hadis ni untuk memberi ancaman, ya. Di alam akhirat nanti, mana-mana pemimpin dan rakyat yang gagal jalankan 10 tanggungjawab tadi, gagal establish Islam di atas muka bumi ini, maka inilah ancaman untuk mereka. Atas dunia mereka akan ditimpakan dengan bala, bencana dan musibah, dan di alam akhirat nanti mereka kena masuk neraka dan confirm tak boleh minum air daripada kolam baginda Nabi SAW. Ya, ini dibincangkan dalam bab fitnah. Ya, bahkan dahsyat lagi tuan berkait dengan fitnah akhir zaman ni, ya. Kita ada 10 minit lagi lebih kurang, ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, kemudian dalam hadis lain sebagaimana daripada Musnad Imam Ahmad, umat akhir zaman mereka akan bangkit dalam kumpulan perang, sebagaimana kita tengok hari ini. Mereka akan bangkit daripada Iraq, Khurasan, mereka akan bangkit daripada Yaman, mereka akan bangkit daripada Syria. Hadis riwayat Musnad Imam Ahmad. Dalam Abi Daud pun ada hadis ni tuan-tuan, ya. Sebagaimana kita tengok hari ini, berlaku tak tuan-tuan? Berlaku tak hari ini? Yes, berlaku. Jadi tanah Arab bangkitnya kumpulan-kumpulan perang. Dan mereka ni adalah merupakan pemula kepada peperangan dunia ketiga. Actually peperangan besar akan berlaku lepas ni tuan-tuan. Ya, macam mana kaedah berperang? Mudah saja. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang mana mereka akan berperang sama sendiri. Sebagaimana kita tengok hari ni, kalau di tanah Arab, Ahli Sunnah wal Jamaah mereka berperang dengan Syiah, mereka berperang dengan Kurdi, mereka berperang Kristian. Betul tak? Kristian Arab. Betul tuan-tuan? Betul. Lepas tu
Peperangan akan meletus secara besar-besaran. Tanah Arab akan semua masuk campur. Lepas tu Amerika dengan Barat masuk campur. Ini kaedah peperangan akhir zaman yang terdapat dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Bila Amerika Barat masuk campur secara keseluruhan, mereka berdamai sama mereka. Lalu mereka berperang melawan Barat dan Amerika. Bila mereka berperang melawan Barat dan Amerika, waktu itu Barat dan Amerika kalah. Bila kalah Barat dan Amerika, mereka menang. Lepas tu mereka perang pula sama mereka semula. Lepas mereka perang semula sama mereka, maka di situ mujahidin daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah mereka akan kalah. Bila mereka kalah itulah akan bangun satu kumpulan daripada Khurasan yang membawa bendera hitam, yang mana kumpulan tadi, yang mana adanya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan isytiharkan dirinya di Mekah pada waktu itu. Jadi Imam Mahdi akan bentuk kumpulan perang semula, akan lawan kumpulan tersebut, Syiah, Kurdis Kristian yang menang perang kali kedua tadi. Kemudian peperangan akan bergerak seluruh dunia, tuan-tuan. Di situlah akan terbangkitnya sistem khalifah, urusan abdi negara cara Islam. Dan sekarang ni memang telah berlaku. Kita berada di zamannya, tuan-tuan. Lepas Imam Mahdi dapat conquer seluruh dunia, sistem khalifah dia establishkan selama 7 tahun. Lepas tu kemarau pula 7 tahun, fitnah juga. Ya, umat Islam akan lari bersembunyi di Sinai, di Mesir bersama orang beriman. Dajjal akan turun selama 40 hari, juga fitnah pada umat Islam. Setelah Dajjal pusing dunia selama 40 hari, ramai jadi pengikut Dajjal, Nabi Isa turun. Nabi Isa turun di Syria, di satu tempat sekarang ini ditawan oleh FSA sekarang ini, dipanggil di Ghouta Syarqiyah. Nabi Isa akan turun di sana. Bila Nabi Isa turun di sana, Nabi Isa kejar Dajjal, bunuh Dajjal. Ya, lepas bunuh Dajjal, Nabi Isa pula, Imam Mahdi mati. Lepas tu Nabi Isa pula akan establishkan sistem khalifah selama 20 tahun. Selepas 20 tahun, God and Magog akan keluar. Sejenis makhluk asing akan keluar, akan rosakkan dunia ni. Nabi Isa akan lari berlindung di Gua Sinai. Doa para Allah Ta'ala akan hantar jenis penyakit yang gigit tengkuk binatang God and Magog tadi, lalu kesemua mereka mati. Kemudian Allah Ta'ala akan hantar burung-burung besar untuk ambil bangkai mereka, buang di dunia lain, di planet lain. Kemudian Allah akan turunkan hujan selama 40 hari. Lepas tu dunia ini jadi subur semula. Bahkan dalam hadis kata, buah delima besar ni akan jadi besar payung, boleh makan 20 orang. Buah tembikai besar ni boleh jadi besar payung, boleh makan 20 orang. Ini zaman pemerintahan Nabi Isa AS. Kemudian Isa akan establishkan sistem khalifah selepas God and Magog mati. Dah habis dah zaman God and Magog selama 20 tahun. Di situlah dunia akan kembali aman semula. Selepas tu akhir sekali Allah Ta'ala datangkan sejenis angin yang harum. Orang beriman seduh angin tu, semua mereka mati termasuk Nabi SAW. Kecuali yang tinggal orang yang lemah imannya. Ya. Lepas tu ke atas golongan inilah dunia akan dikiamatkan setelah matahari naik sebelah barat. Jadi kita dah tak lama dah ni, tuan-tuan. Ya, mungkin pada kajian saya 100 tahun lebih kurang akan berakhirnya dunia ni. Bahkan kita tengok 40 petanda kiamat yang besar-besar, 35 tu dah ada dah, 5 lagi belum ada, tuan-tuan. Apa dia? Perang dunia ketiga, ini sekarang dah mula dah di tanah Arab. Lepas tu ya, kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Dajjal, Nabi Isa turun, God and Magog, matahari naik sebelah barat. Daripada 40 tanda kiamat yang besar-besar, hanya 5 aja belum keluar, tuan-tuan. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, ini dibincangkan dengan detail dalam bab fitnah, ya. Jadi paling kurang, tuan-tuan, sebagai penutup, kita tahu perkara-perkara berkaitan dengan fitnah ni, paling kurang kita boleh menghindarkan diri daripada perkara tersebut. Actually, tuan-tuan, banyak lagi bab fitnah ni. Dia ada punca dia sebenarnya nak boleh berlaku fitnah ni. Peperangan, kekacauan, kalau dalam bab peperangan tadilah. Punca utamanya, tuan-tuan, kalau kita bincang dengan detail lagi dalam bab hadis Bukhari ini, antaranya berlaku ketidakadilan dalam pengurusan pengagihan peruntukan, dan berlaku ketidakadilan dalam bab pelantikan jawatan. Ini menyebabkan boleh berlakunya fitnah, kekacauan, perpecahan, peperangan, melibatkan kerajaan, dan punca utama pihak kerajaan. Sebagaimana kata Nabi, babu qaulin Nabi, satara ba'di umuran tankirunaha. Ini punca sebab boleh berlakunya kekacauan ataupun fitnah, ya. Kemudian seterusnya, ya, antara punca lagi boleh berlaku kekacauan, perpecahan, fitnah, itu apabila pemimpin dilantik, pemimpin yang jenis bodoh, budak. Sebagaimana kata Nabi, babu qaulin Nabi, halaka ummati ala yadi ghulamati sufaha. Binasa, hancur lebur negara, hancur lebur umatku apabila pemimpin yang naik itu bodoh. Kenapakah bahasa Arab dipanggil gulamah? Gulamah ni budak, umur baru lahir hingga umur 13 tahun. Sebab tu kita tengok kebanyakan negara umat Islam hari ini huru-hara. Kenapa? Kerana kebanyakan pemimpinnya adalah budak, tak cerdik, bodoh. Jadi Nabi kata,
halaka ummati ala yada ghulamatin sufaha. Binasa celubur umatku kalau pemerintah tu walaupun umur 67 tahun tapi bodoh. Kenapakah dikatakan pemimpin bodoh ni bodoh tuan? Kerana budak ni dia nak apa-apa dia ikut nafsu dia, betul tak? Dia buat keputusan ikut nafsu dia. Itu punca boleh hancurnya umat ini. Dan banyak lagi punca timbulnya fitnah dan sebagainya. Ya, ini dibincangkan di bawah tajuk babul fitnah dalam kitab hadis khusus tentang bab fitnah. Ya, okey para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mengelak supaya kita tak terkena fitnah tadi, jadi kita kena buat beberapa perubahan. Actually pertama tuan-tuan, kita kena mendalami ilmu-ilmu Islam secara keseluruhan. Antara punca kita ditimpa fitnah ini kerana ramai di kalangan kita orang yang jahil. Biasanya orang jahil ni akan kena fitnah tuan-tuan. Ya, kita sedia maklum. Bila jahil ni dia akan sesat. Ya, jahil tentang jalan raya, sesat jalan. Betul tak tuan-tuan? Betul. Jadi penting untuk mengelak supaya kita tak terkena fitnah tuan-tuan, kita kena ada ilmu Islam secara keseluruhan. Bukan hanya sekadar reti 6 rukun iman 5 rukun Islam saja. Islam perlu didalami secara keseluruhan. Yang kedua, kita kena lawan kehendak nafsu kita dan kembali kepada kehendak-kehendak Islam, tak kira siapa kita, pemerintah ataupun rakyat. Yang ketiga, kita kena jalankan kerja amal ma'ruf nahi munkar. Kalau kita gagal jalankan kerja amal ma'ruf nahi munkar, maka tunggulah akan datangnya fitnah daripada Allah Ta'ala, bentuk bala bencana, peperangan, kekacauan, huru-hara. Kerana itu semua daripada Allah. Tapi dia ada punca dia. Yang keempat, untuk selamat dunia akhirat mudah saja tuan-tuan, kembalilah kepada Islam secara keseluruhan. Yang mana Islam, the way of life, satu cara hidup yang lengkap, menyeluruh, sempurna dan diridai oleh Allah. Nak selamat dunia akhirat, kita kembali pada Islam secara keseluruhan. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, ya, actually kita tak ada soal jawab, masa dah nak sampai dah, 3 minit lagi. Kalau nak tanya apa jua masalah, mudah aja WhatsApp saya 017 3481 597 017 3481 597. Nak tanya tentang bab yang kita bincang ataupun di luar tajuk yang kita bincang. Dan satu lagi sedikit elan tuan-tuan ya. Tuan berminat untuk pergi umrah haji bersama dengan saya dah ada package untuk bulan 12. Tuan boleh kontak saya. Ya, bulan 12 ni seronok pergi tuan-tuan. Orang tak ramai. Kita boleh peluk, cium Kaabah, seronok. Cium Hajar Aswad kita queue aja. 50 orang, 30 orang queue. Orang tak ramai. Dan awal-awal package dah ada 7 hari bulan Disember. Berminat untuk pergi umrah, tuan boleh kontak saya. Dan saya bawa insya-Allah kita akan guide dengan cara yang betul. Dengan detail saya akan cerita sejarah-sejarah berkait dengan Mekah Madinah, berkait dengan Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diridai Allah. Tuan boleh kontak saya. Nak pergi haji pun sama ya. 017 3481 597. Kemudian kita ada sikit iklan ya. Encik M Muhammad Ghaffar bin Asmoin kini berada di Pusrawi kerana demam. Jadi mohon lepas sembahyang fardu nanti kita ada solat hajat ya. Termasuk juga untuk Encik Hasanul Hadi bin Anur ya, adik kepada Puan Rosita binti Anur PCSB ya. Kini kritikal di Hospital Ampang, ada pendarahan dalam bahagian otak kerana kemalangan motosikal. Kita buat solat hajat. Kemudian sedikit elan para hadirin yang dikasihi Allah SWT, belakang sana saya ada buka tabung atas jadah sana ya. Tabung ni untuk pusat pendidikan Islam Sabah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan nak buat donation silakan ya. Bahkan kita buat donation ni tuan-tuan, banyak kebaikan kita akan dapat. Kalau kita ada hajat apa-apa, kita ada musibah apa-apa tuan-tuan, buatlah sumbangan, insya-Allah Tuhan akan tunaikan hajat tuan-tuan. Khususnya hajat-hajat besar. Kalau kita ada sakit berpanjangan, musibah berpanjangan, hidup tak senang, banyak buat derma dan sumbangan. Insya-Allah Tuhan akan pilih benda-benda macam tu. Jadi sekian daripada saya para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian terkasar bahasa, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf dengan tuan-tuan. Ya, salam kenalan daripada saya Ustaz Haji Zawari Ali 017 3481 597. Jazakumullah khairan wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita teruskan sembahyang.